Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasuli Rabbil Alamin, Nabiyyina wa Habibina wa Qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang dihormati Al-Fadil pengurusi Surau Istiqamah, para imam dan terkuasa muslimin, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini Jumaat 8 September 2023, kita teruskan bicara kita dalam sesi tazkirah, iaitu tajuk yang diberi At-Tariq ilal Jannah, jalan-jalan menuju ke syurga. Allahumma ja'alna min ahliha ya Rabb. Ya Allah, jadikan kami orang yang layak ke syurgamu. Amin ya Rabbal Alamin. Itu dia panggil gaya ataupun cara Nabi SAW. Bila dia sebut tentang syurga, terus dia minta Allahumma ja'alna min ahliha. Bila dia baca ayat-ayat yang menyebut tentang neraka, terus minta perlindungan, na'udzubillahi minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Kita hidup di para jemaah sekalian, biarlah hidup kita ni dalam suasana sentiasa berdoa. Dan kita eloknya kita budayakan doa mendoa. Budayakan doa mendoa di antara kita. Anda tengok orang Arab, dia banyak doa. Barakallahu fiik, Allah yaftah alaik, hafizakallah. Maknanya ayat-ayat dia menunjukkan kepada doa, minta kebaikan kepada orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita hormati, keluarga-keluarga yang kita cintai. Sentiasa jangan lekang daripada mulut kita dengan doa. Jadi kita cuma anak tengok di suasana kita, masyarakat kita ni, dia hanya ambil tajuk je, tajuk doa, tahniah. Tahniah itu tajuk, doa tak ada lagi. Jadi tahniah kita kata barakallahu fiik, waffaqakallah, Allah yaftah alaik. Itu semua doa-doa yang elok untuk kita sampaikan. Jadi para jemaah sekalian, Nabi SAW di antara gaya cara yang diajar, bila disebut tentang syurga terus diminta. Jadi insya-Allah dalam tazkirah ringkas kita ini, ana akan sebut beberapa tariq ataupun jalan yang mudah, yang kita rasa insya-Allah ada harapan untuk kita sampai ke syurga. Kalau tidak, kita rasa macam tak layak kita ni. Sama juga bila orang pergi haji, dia ada termenung kat depan Kaabah, dia kata, layakkah aku ni mendapat haji mabrur? Kita mengatakan para jemaah sekalian, Allah bila dia panggil, dia jemput kita menjadi tetamu, Tuhan nak bagi anugerah yang besar kepada kita, supaya kita dapat apa yang nak dianugerahkan oleh Allah. Kita usahalah buat yang terbaik, buat yang paling comel sekali, supaya kita layak untuk menerima anugerah yang besar, yang sangat berfaedah itu. Bila kita sebut tentang syurga, semua kita nak syurga. Orang beriman sudah pasti, sebab dia yakin dan percaya. Kita sudah beriman adanya hari akhirat, kita sudah beriman adanya syurga, dan juga tidak lupa adanya neraka, wal'iyazbillah. Kadang-kadang yang bukan Islam pun ada juga duk nyanyi juga, aku tunggumu di pintu syurga. Tapi kita tahulah syurga mana dia tunggu. Kita syurga yang dijanjikan oleh Allah. Maka para jemaah sekalian, syurga tempat yang disediakan oleh Allah Azza wa Jalla, yang kita tak boleh nak bayar. Tak boleh nak bayar. Orang kampung dia mari tengok Putrajaya ni pun, dia kata macam syurga tu, macam ada syurga buat ni. Nah, dengan lampunya, dengan bunga, dengan macam-macam. Kita kata tak sedap memikir, sebab Allah Ta'ala sebut
a'dadtu li'ibadil mu'min, aku sediakan bagi hamba aku yang beriman ma la ainu ra'at, benda perkara tak pernah ditengok oleh mata. Kalau kita pergi jalan atas dunia ni, tengok mana-mana comel, di Sepanyol ke di ada apa ni, Cordoba ke di mana tempat kita kata comel macam surga, bukan surga itu. Nah, kita di mana saja tempat kalau kata surga, la ma la ainu ra'at, tak pernah mata tengok, wala uzunun sami'at, tak pernah telinga dengar, wala khatar ala qalbi bashar, tak pernah terfikir oleh dalam hati manusia, tak terfikir. Jadi saya tak nak sebut kepada para jemaah sekalian sifat-sifat surga kerana panjang. Yang kita nak tariq ila jannah. Pintu syurga ada 8, pintu neraka ada 7. Itu pun dibahas oleh para ulama bila kita belajar tentang abwabul jannah. Nabi sebut dalam hadis sahih, siapa dia buat ini ni, Allah Ta'ala buka kepadanya pintu syurganya 8. Contohnya dia ambil wuduk, kemudian dia baca doa lepas wuduk, dibuka kepadanya pintu syurganya 8. Neraka 7. Sebab apa neraka sikit, kenapa syurga banyak? Maka di sini para ulama telah beri jawapan yang mantap bahawa rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatasi kemurkaan. Allah nak hamba dia lebih ramai masuk dalam syurga daripada masuk dari neraka. Tapi apa boleh buat, godaan di tengah jalan sangat berbahaya, liku-liku yang terpaksa kita lalui sangat besar. Maka kita mengatakan orang yang selamat, orang yang lepas, mereka lah orang yang selamat, insya-Allah. Jadi para jemaah sekalian, ada beberapa jalan yang mudah yang insya-Allah kita dapat lalui. Kita tak akan beritahu yang berat-berat, yang pelik-pelik, supaya para jemaah rasa kita ada kelayakan untuk sampai ke syurga, insya-Allah. Yang pertama, an tu'mina billahi wa malaikatihi ila akhiri. Yang pertama sekali, kita kena beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada, yang penting rukun iman itu mesti diimani. Siapa dia beriman kepada Allah dengan benar-benar beriman, maka Nabi SAW telah memberi jaminan dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man amana billahi wa birasul, siapa dia beriman dengan Allah, beriman dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa aqamas salat, dirikan salat, wa shama ramadan, dia puasa bulan Ramadan, kana haqqan 'ala Allah an yudkhilahu jannah, Allah Ta'ala akan masuk orang ini dalam syurga. Jadi yang pertama sekali para jemaah sekalian, kita kena beriman separuh, setengah baru itu. Yang kedua, mesti menjauhkan diri daripada syirik. Kita yang kita bimbang hari ini, iman sudah ada, tapi takut terjebak dengan perbuatan-perbuatan yang boleh membawa pada syirik ataupun rusak di iman. Untuk di Malaysia, ana suka rujuk pada kitab yang dikeluar oleh Pejabat Perdana Menteri JAKIM, sekarang JAKIM, iaitulah kitab Mustikah Hadis. Mustikah Hadis jilid yang pertama, dalam bab yang ketujuh, bab kewajipan menjaga iman daripada rusak. Lebih daripada 50 perkara, perbuatan, kepercayaan, dan juga kata-kata yang boleh merosakkan iman. Kita kadang-kadang simple ya, main-main. Tengok orang makan, sudah makan dia jilat jari sebelum basuh. Apa awak ni? Jijik dia kata. Kita kata ini sunnah ni, Nabi sunnah. Itu kalau dia buat macam tu, menghina macam tu, dalam kitab ni kata dia kena mengucap balik, sebab berlakunya kerusakan dalam itu. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, kita duduk di sini dekat dengan pejabat, boleh pergi beli ya, pejabat JAKIM kita bila-bila masa ya. Kitab Mustikah Hadis jilid yang pertama. Kalau di surau kita ni belum khatam lagi kitab ni kuliah, cari pun kuliah baca, sangat penting. Maka yang pertama sekali yang kita kena jaga para jemaah sekalian, al-imanu billah, beriman dengan Allah dan Rasulnya, dan menjauhkan diri daripada syirik dan segala perkara-perkara yang membawa kepada kesyirikan. Wal iyazbillah, kita minta perlindungan Allah Azza wa Jalla. Jadi iman perlu digilap.
Sebab iman dalam dada kita ni kadang-kadang dia kuat, ada kala dia lemah. Bila keiman tu kuat, bila kita banyak beramal, berzikir, ingat kepada Allah, tadabbur Quran, mari majlis ilmu, dia naik. Bila kita seorang-seorang terjebak dengan benda-benda yang maksiat, dia down, dia akan turun. Jadi kita kena sentiasa jaga iman kita supaya iman kita tidak rusak dan tidak terpalit dengan perkara-perkara yang boleh merusakkannya. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila seorang itu menjauhkan diri daripada sifat takabur. Takabur satu sifat yang cukup dahsyat. Dia ada dua sifat manusia yang berkaitan, tapi kita tak nampak kecuali bila dibuat bandingan. Sifat takabur dengan sifat al-i'jab bin nafsi. I'jab bin nafsi, dia rasa dia ni comel, cantik, bijak, hebat, tapi dia tak pandai orang lain. Itu dia panggil i'jab bin nafsi, maknanya kagum diri sendiri. Kadang-kadang ada pendakwah ni dia terjemah i'jab bin nafsi, dia kata dia ni seorang yang suka menggilak body. Dia rasa dia yang hebat, orang lain kurang. Itu dia panggil i'jab bin nafsi. Tapi takabur beza. Takabur dia tak terima pandangan orang dan dia memperlebihkan orang lain. Nabi kata al-kibru batarul haq wa ghamtin nas. Menolak kebenaran dan menghina orang lain. Jadi itu dipanggil takabur. Yang kedua, menjauhkan diri daripada al-ghulu. Ghulu ni ambil harta kerajaan yang belum dibahagikan. Ini kita takut lagi ni. Kita ni pegawai-pegawai kerajaan ni, kita takut terjebak dengan kita ambil harta awam yang tidak berhak untuk kita ambil. Hati-hatilah. Saya tak pernah curi, kita tak curi, tapi kita claim benda tak pergi, tapi dalam surat claim 100 km kita pergi. Jadi dibimbangi termasuk dalam al-ghulu. Yang ketiga, ad-dain, yang menghalang seorang itu masuk dalam syurga, iaitulah hutang. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, qala sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa bari'un min thalath. Siapa dia mati bebas diri daripada tiga sifat ini, sifat takabur, al-ghulul, mencuri harta kerajaan, harta ghanimah yang belum dibagi, dan juga hutang, maka orang ini boleh masuk dalam syurga. Yang ketiga, jalan ke syurga yang ketiga, as-sidqu, mesti seorang itu bersifat benar. Jangan sekali-kali cakap bohong. Sebab hadis Nabi SAW sangat benar, alaikum bis-sidqi. Nabi SAW beritahu, hendaklah kamu sentiasa bercakap benar. Fa inna as-sidqa yahdi ila al-birri. Sebab orang yang bercakap benar, dia akan bawa kepada kebaikan. Kita kadang-kadang takut nak cakap benar, takut hilang kawan, hilang pengaruh, hilang kedudukan, hilang macam-macam kehilangan. Sebab bila kita cakap betul, orang akan marah. Manusia ni gitulah, kalau cakap betul walaupun dia salah, tapi kalau kita tegur dia, zaman sekarang ni mudah ya, dia panggil I'm friend. Saya tak friend dengan dia ni. Cakap tegur kita lah, padahal kita nasihat dia. Imam Syafi'i kata rahimahullah ta'ala, beza di antara tegur dengan menghina. Menghina, kita tegur orang depan orang ramai, jatuhkan maruah dia, itu tak. Menegur, menasihat, bila kita nasihat sama seorang. Sekarang ini mudah nak nasihat, kita hantar WhatsApp, hantar SMS, hantar apa saja pun, dia je baca, kita dengan dia je baca. Tapi kalau dia marah juga, mana dia ada sifat takabur, tak mau terima nasihat orang, itu bahaya. Tapi kalau orang itu salah, kita mari tegur depan orang ramai gini, depan publik, kita hentak dia, kita kata itu lain, dia punya persepsi yang sangat berbeza. Jadi kena ingat. Maka Nabi kata, wa innal birra yahdi ilal jannah. Orang yang bersifat benar, dia akan, Allah Ta'ala akan tunjukkan dia jalan ke syurga. Maka kita mengatakan inilah jalan-jalan yang sangat simple, yang sangat mudah untuk kita sampai ke syurganya para jemaah sekalian. Jangan rasa tak layak aku ni. Jadi imam hadis
Dia nak ambil riwayat seorang-seorang hadis ni, dia tengok orang ni bercakap benar atau tidak. Diceritakan orang ni bohong kepada hayawan dia, kuda dia, apa dia tipu, kata nak bagi buat tak bagi, itu pun dia ambil kira. Bahkan ibu dengan anak, kalau kita berjanji, mu kalau dapat sekian-sekian A dalam peperiksaan ni, ayah bagi hadiah, bagi basikal ke, mak bagi jam ke, bagi apa hadiah, bagi kek, tiba-tiba tak bagi, itu pun dikira menipu. Maka sifat benar ini, wa innal birra yahdi ilal jannah, orang yang bersifat benar, orang yang akan bawa jalan ke syurga, iaitulah sifat benar. Hadis rawahul Bukhari. Yang keempat, al-ibti'ad anil wuqu' fil fahisyah, jauhkan diri kita daripada terjebak dengan benda yang tidak baik. Allahu Akbar. Dan juga daripada bercakap perkataan yang kotor. Maksudnya kalau kita nak cakap, sekarang ni ada juga orang tanya, dia kata, Ustaz, tolong betulkan sikit dia punya persepsi cakap. Sebab zaman kita ini kurang orang bercakap. Dia banyak komen dia tulis, kita bila sebut tentang tak bercakap, hanya kita tulis, share, forward. Tuan-tuan kena ingat surah Yasin yang kita duk baca tu. Masyarakat kita ni tiap-tiap minggu baca Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, hari ni kami cop, kami meterikan di atas hati mereka, di atas mulut mereka. Wa yukallimuna aydihim, yang bercakap siapa? Tangan. Jadi tangan yang bercakap. Bagaimana tangan bercakap? Allah Ta'ala yang Maha mengetahui. Jadi zaman kita hari ini sudah ada unsur-unsur tangan bercakap. Sebab itulah kata ahli motivasi, kata tangan kita jangan mendahului akal. Tangan jangan mendahului akal, mana kita memikir betul-betul. Dan jangan terjebak dengan fahisyah. Fahisyah ni benda yang keji, seperti zina, lewat, dan perkara-perkara yang berkaitan. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yadman li ma baina lahyai, siapa dia boleh beri jaminan kepada aku, dia akan jaga di antara dua tulang rahang. Jaga mulut, tak cakap benda yang tak baik, benda yang kotor, benda-benda yang keji. Wa ma baina rijlaihi, dan dia jaga di antara dua kaki, iaitu faras. Adman lahul jannah, baginda Nabi SAW mengatakan, aku jamin untuk dia masuk syurga. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang jaga. Hadis ini rawahul Bukhari. Baik, yang seterusnya, jalan yang kelima, at-taqarrub ila Allah bin nawafil, kita mendekatkan diri pada Allah Ta'ala dengan melakukan perkara-perkara sunat. Di antara perkara sunat yang sangat-sangat dituntut dan mudah dibuat, iaitulah wudu. Ambil wudu. Kata Nabi SAW, ma min ahadin yatawadda, mana-mana orang yang ambil wudu, fayuhsinul wudu, ambil wudu dengan sempurna. Apa makna ambil wudu dengan sempurna? Ambil wuduk dengan sempurna maksudnya kita basuh muka, basuh tangan, kongo-kongo, masuk air dalam hidung, gosok di antara jari-jari tangan kaki, itu dipanggil tadlib. Itu kesempurnaan. Waktu kepala taklah sapu gitu, sapu semua sekali kepala, itu dia panggil ambil wuduk dengan sempurna. Wa yusalli raka'atain, kemudian dia solat sunat 2 rakaat. Salat sunat 2 rakaat, dia panggil sunnatul wudu. Yuqbilu biwajhihi biqalbihi wa wajhi alaihima, waktu dia solat itu, waktu dia ambil wudu, dia tak cakap, dia baca doa wudu. Kemudian waktu dia solat pun dia khusyuk. Nabi kata apa? Illa wajabat lahul jannah, orang ini pasti akan mendapat syurga. Hadzal hadis rawahu Abu Dawud. Itu di antara hubungan-hubungan yang mudah. Kemudian yang seterusnya, yang keenam, beberapa perkara yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Dia kata mula-mula dia dengar
Abdullah bin Salam ni seorang pendeta Yahudi. Dia baca dalam kitab Taurat sifat Nabi, kemudian dia tunggu Nabi datang ke Madinah. Bila dia tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus dia masuk Islam. Dia meriwayatkan bahawa di antara awal-awal muhadarah, ceramah ataupun tazkirah yang aku dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, afshus salam, sebarkan salam. Maknanya kita jumpa orang yang kita kenal ke tak kenal, asalkan dia tu orang Islam, assalamualaikum, jangan tak salam. Yang kedua, wa at'imut ta'am, adalah kita banyak beri makan orang. Kita beri makan kepada orang, sama ada kita buat jamuan mari rumah kita, kita hantar ke rumah dia, kita buat jamuan di surau, di masjid, apa saja yang kita buat, yang penting bagi makan, bagi maha bentah sama. Wasilul arham, hubungi silaturahim. Silaturahim ni maknanya hubungan di antara kita dengan keluarga kita. Keluarga itu dia panggil silaturahim. Yang keempat, wasallu bil laili wan nasu niyam, kamu solat pada waktu malam di saat orang lain tidur. Tuan-tuan boleh ulang balik 4 perkara ni. Ingat. Yang pertama apa? Salam. Lagi? It'amut ta'am, beri makan kepada orang. Yang ketiga, silaturahim. Yang keempat, sallu bil laili wan nas, bangun tahajud. Nabi mengatakan tadkhulul jannata bisalam, boleh masuk syurga dengan mudah, dengan senang. Kadang-kadang kita rasa tidak payah. Nah, di antara lagi perkara sunat yang kita kena buat, letaklah nombor apa pun, iaitu solat 12 rakaat. Solat 12 rakaat dia panggil solat sunat rawatib, qabliyah dan ba'diyah. Siapa dia jaga? Man hafidha sintai asyrata raka'atan, siapa dia jaga 12 rakaat. Tuan-tuan tanda 12 rakaat ni, 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 selepas zuhur, 2 selepas maghrib, dan 2 lepas isyak. Ingat bilangan 12 rakaat. Allah SWT bina untuk dia sebuah mahligai dalam syurga. Jadi macam mana kita tak mahu hadis ini diriwayat oleh Ummu Habibah, isteri Nabi, anak pada Abu Sufyan. Siapa dia jaga 12 rakaat, Allah SWT akan bina sebuah mahligai dalam syurga. Jadi bayangkan kalau kita ada rumah dalam syurga, takkanlah rumah saja ada, tuannya tak ada. Itu di antara lagi. Kemudian di antara nombor saya cepat-cepat tak ingat. Di antara lagi jalan ke syurga, tajuk kita ni at-tariq ilal jannah, jalan syurga. Di antara jalan syurga yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, siapa dia berjalan mencari ilmu. Kita berjalan mencari ilmu, dialah cari ilmu. Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, nascaya Allah Ta'ala permudahkan jalan Nabi syurga. Maknanya kita Nabi syurga ni di antara jalan dia kena menuntut ilmu. Alhamdulillah, ana tengok tafsiran ulama semasa, salaka tariqa, berjalan mencari ilmu. Dia kata zaman dulu orang mengembara. Siapa mereka? Dikatakan Imam Bukhari mengembara, nak kumpul hadis beribu kilometer. Jabir bin Abdullah mengembara mencari Abdullah bin Unais sebulan naik unta kerana satu hadis. Dia kata zaman kita ini, walaupun kita duduk di rumah, kita duduk cari melalui internet, melalui YouTube ni, termasuk salaka tariqan yaltamisu fi ilma, tapi label dia, darjat dia yang kedua tak sama dengan orang yang benar-benar duduk dalam majlis ilmu seperti kita bertalaqi di hadapan. Tapi alhamdulillah, peluang itu masih ada lagi. Peluang masih ada lagi. Ini di antara janji-janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang seterusnya, man qala, siapa dia ikut apa yang dikata oleh muazzin. Muazzin kata Allahu akbar, kita Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, min qalbihi, ada syarat SOP dia, qala yaqulu min qalbihi, kita kata berdasarkan daripada lubuk hati kita. Bukan kata Allah akbar sambil duduk buat lah.
Mana kita dengar betul-betul azan, kemudian kita kata, maka orang ni dakhala jannah, dijamin masuk syurga dengan semuanya. Lafaz azan tu ada syahadah, mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Kenapa orang ni tak boleh masuk syurga? Kita kata alhamdulillah. Kemudian di antara lagi yang mudah kita buat, man sa'alallah al-jannah. Siapa dia minta dengan Allah Ta'ala nak syurga, Allahumma inni as'alukal jannah, minta kali, Allahumma inni as'alukal jannah, kata Allahumma inni as'alukal jannah, ya Allah aku nak syurga. Syurga akan beritahu, ya Allah dia nak aku, tolong beri. Sebaliknya kalau kita kata Allahu ajirna minan nar, ya Allah jauhkan aku daripada neraka, neraka begitu, ya Allah jauhkan dia daripada neraka sebab dia tak mau aku. Allahu akbar. Hadis ini rawahu Tirmizi. Yang keseterusnya, man ada maridan, siapa dia pergi ziarah orang sakit, siapa dia ziarah orang sakit ataupun ziarah saudara dia seagama tak sakit tapi pergi ziarah, maka malaikat akan kata tibta wa taba ma masyak, baiknya perjalanan kamu, wa minal jannati manzilan, kamu ambillah tempat duduk dalam syurga. Hadis ini dalam Tirmizi. Jadi para jemaah sekalian yang seluruhnya, iaitulah al-umratu, sentiasalah pergi umrah, di antara jalan ke syurga. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ila jannah. Kemudian di antara perkara yang mudah, yang simple, yang kita mampu buat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah, aku tengok seorang laki-laki duduk berjalan dalam syurga, fi syajaratin qata'aha min zahri tariq, kerana dia tengok tengah jalan ni kayu ada ranting menyekat orang, mengganggu orang, dia potong, dia bersihkan jalan. Aku tengok dengan sebab itu orang ni masuk dalam syurga. Maknanya kalaulah semudah itu, kata Nabi dalam hadis lain, imatatul adza 'anit tariq, buang benda-benda yang tak baik di tengah jalan, termasuk dalam jalan ke syurga, kita mengatakan kenapa kita tak mau ambil benda-benda yang sangat mudah, yang sangat simple. Jangan duk ikut semua benda, nak ikut orang putih, ikut ni. Kita orang Islam sudah ada SOP yang sepatutnya kita lebih daripada orang lain. Di antara lagi yang terakhir sebagai penutup, iaitulah sentiasa baca sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika masata'tu, sampai ke akhir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala, siapa dia baca doa sayyidul istighfar dengan hati yang khusyuk di awal pagi, kalau dia mati tengah hari itu, dia masuk syurga. Dia baca petang, mati malam, masuk syurga. Allahumma ja'alna min ahli jannah, ya Allah jadikan kami, keluarga kami, orang-orang yang kami sayangi, dua ibu bapa kami termasuk dalam ahli syurga ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.